berbangga menjadi tuan rumah kepada persidangan APEC 2020. Iltizam kita adalah untuk maju seiring dengan azam mengecapi kemakmuran bersama. Kecekalan, kegigihan dan kerjasama erat adalah ramuan bagi kita untuk melahirkan hasil yang terunggul buat semua, termasuk generasi mendatang. Namun, dalam usaha mengecapi kejayaan, pastinya kita berdepan dengan pelbagai cabaran. 3 pelancong Cina menjadi 3 kes pertama positif novel coronavirus atau 2019 nCoV di Malaysia. 200 confirmed cases of coronavirus. Declare this a global health emergency. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Perjuangan barisan hadapan tidak mengenal penat lelah, tetap berjuang dan kekal bersatu, membolehkan kebaikan menjadi kehebatan. Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif bagi meneruskan program-program kerja APEC dengan mengguna pakai format persidangan secara maya atau digital di peringkat kumpulan kerja dan pegawai-pegawai kanan APEC. Malaysia komited meneruskan agenda pembangunan seksama. Bersama, kita mampu meneroka potensi baru, melewati dunia tanpa sempadan. Didorong oleh prinsip kemakmuran bersama dalam kita menerapkan norma baru kini, Malaysia sebagai tuan rumah APEC 2020 telah melakar sejarah apabila berjaya menganjurkan acara ini dalam format maya sepenuhnya. Saya amat berbesar hati untuk mempromosikan mesyuarat pemimpin digital yang pertama yang akan dihadiri 21 pemimpin ekonomi APEC. Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Pemain dan para pemimpin dan industri dari 21 anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC bakal berkongsi pandangan serta hala tuju ekonomi rantau ini berkait cabaran dan juga impak pandemik COVID-19 menerusi dialog CEO APEC yang bermula pagi ini. Program selama 2 hari dengan tema APEC Reimagine Priorities in the Aftermath of COVID-19 akan menumpukan perbincangan terhadap cabaran ketara rantau ini serta dunia dan bentuk kerjasama kerajaan maupun sektor swasta untuk memacu pertumbuhan berikutan pandemik itu. Malaysia selaku tuan rumah APEC 2020 bakal membuka tirai dengan ucapan pembukaan oleh pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan APEC, Datuk Rohana Mahmud dan pengerusi Dialog CEO APEC Malaysia 2020, Datuk Ruben Ganalingam. Ia akan disusuli ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akan mengalu-alukan para delegasi yang bersatu di dalam satu platform maya. Selain Muhyiddin, turut mengesahkan penyertaan pada sesi dialog ini adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Dialog ini juga merupakan forum untuk para pemimpin rantau ini membincangkan komitmen terhadap pasaran terbuka, integrasi, keterangkuman dan kemampanan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi dan kestabilan dalam komuniti tersebut. Selain pemimpin APEC, ia turut disertai penggiat industri global, usahawan, pemimpin pemikir yang disegani serta pakar dari serata rantau. Dan Presiden Amerika Donald Trump dijadual bakal mewakili Amerika Syarikat dalam mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM yang diadakan secara maya pada pada Jumaat malam. Memetik laporan agensi berita Reuters menerusi sumber pegawai kanan kerajaan Amerika, Trump bakal bersama secara maya dengan rakan sejawatnya dari China Xi Jinping yang turut mengesahkan penyertaannya sebelum ini. Kehadiran Trump pada AELM kali ini adalah pelibatan pertama beliau sejak 2017 dan ia adalah satu-satunya penyertaan semasa pentadbirannya. Laporan itu muncul selepas kerajaan pimpinan beliau yang bakal berakhir itu menerima kritikan lantaran tidak menunjukkan minat pada sidang kemuncak ASEAN minggu lalu seiring pematerai Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP yang didokong oleh China. Sementara itu, White House enggan memberi sebarang maklum balas berhubung perkara itu. Pada siri APEC sebelum ini, Trump sering berubah fikiran berhubung penyertaannya dalam Kesatuan Ekonomi Rantau Asia Pasifik itu. Pada mesyuarat AELM APEC tahun lalu, di mana Trump dijadual menghadirinya, ia gagal berlangsung seperti dirancang susulan protes domestik yang memuncak di Chile. Pada APEC 2018 di Papua New Guinea,
Amerika diwakili naib presidennya Mike Pence tatkala perang dagang antara Amerika-China sedang memuncak. Pada minggu lalu, pegawai kanan Amerika yang bertanggungjawab terhadap APEC berkata pihaknya masih belum memutuskan siapakah yang bakal menghadiri AELM. Amerika dikatakan turut mengandaikan bahawa Jinping akan meluaskan pengaruhnya di seluruh Asia menerusi platform itu. Dan sebentar lagi kita akan saksikan ucap tama dialog CEO APEC Malaysia 2020 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun sebelum itu kita akan bincangkan berkenaan dengan dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC Malaysia 2020 bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusoh, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan juga Antarabangsa IKMAS UKM. Doktor, pertama sekali perkembangan positif multilateralisme di tengah COVID-19. Tentunya kita ada persidangan ASEAN, RCEP, perjanjian RCEP dan juga APEC. Namun tentunya ada perubahan dari segi sasaran pelaksanaan. Adakah doktor lihat COVID-19 memaksa semua ekonomi menilai hala tuju dagangan mereka dalam kerangka multilateralisme yang mungkin sedikit baru? Okey, terima kasih. Teruskan doktor. Okey, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Wani kerana jemput saya pagi ini. Yang pertama berkenaan dengan RCEP, ya, hala tuju sekarang ini. Sekarang kita lihat bahawa dalam keadaan semasa kita ada Regional Cooperation Economic Partnership Agreement yang baru ditandatangani, dan kemudian kita ada WTO, World Trade Organization, dan CPTPP yang juga ada di kawasan sekitar di region ini. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan COVID-19, ketiga-tiga perjanjian ini dan World Trade Organization harus berfungsi dengan baik kerana terdapat beberapa cabaran. Yang pertama iaitu berkenaan dengan supply chain ataupun pergerakan barangan dan perkhidmatan. Jadi oleh kerana COVID-19 ini terdapat banyak kekangan dan kita lihat bahawa ekonomi APEC dan juga masyarakat perdagangan akan menumpukan kepada pasaran yang terdekat dan juga memendekkan supply chain ini supaya mereka dapat diuruskan dengan lebih baik. Dan seterusnya terdapat juga isu berkaitan dengan digitalization. Yang ini juga penting kerana oleh kerana COVID-19, maka masyarakat perdagangan dan juga kerajaan-kerajaan ekonomi APEC akan menumpukan kepada meningkatkan perkhidmatan dan juga penjualan barangan di dalam menggunakan digitalization. Digitalization ini juga memerlukan peningkatan infrastruktur kerana untuk memastikan bahawa perkhidmatan secara maya yang amat diperlukan sekarang ini, maka ia perlu menyeluruh di seluruh bukan saja ekonomi APEC tetapi juga di kalangan masyarakat. Jadi saya akan lihat bahawa terdapat banyak pelaburan yang akan dibuat oleh kerajaan-kerajaan ekonomi APEC untuk memastikan bahawa liputan digital ini meliputi keseluruhan masyarakat. Dan ini akan memberi peluang kepada masyarakat perdagangan untuk mengambil bahagian dalam infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini, dan juga mereka akan dapat meningkatkan penggunaan digitalization. Yang ketiga, kita juga lihat kekangan terhadap bekalan makanan. Jadi keselamatan makanan adalah satu isu yang perlu ditangani, dan saya jangkakan bahawa banyak negara akan menumpukan kepada pelaburan dan peningkatan pengeluaran makanan secara kendiri ataupun di dalam ekonomi masing-masing, dan cuba mengurangkan pada masa yang sama kerenah birokrasi, kerenah bukan tarif, dan juga mengurangkan tarif bagi memastikan barangan berkaitan dengan makanan ini dapat bergerak dengan secara lebih teratur di dalam ekonomi APEC. Tetapi doktor, mungkin saya boleh menjelaskan doktor ya. Doktor, tentunya ada peranan yang lebih besar daripada pihak swasta sini doktor ya. Kerana kita lihat bagaimana jika tanpa campur tangan kerajaan pun mereka sedang melaksanakan ekonomi digital. Pihak swasta telah lebih ke hadapan merangka platform rentas sempadan. Bagaimana doktor melihat peranan pihak swasta, korporat di tengah COVID-19 dan juga di dalam kerangka APEC, RCEP, ASEAN, multilateralisme ini, doktor? Okey, yang pertama sekali saya ingin katakan bahawa
kebanyakan ahli kepada RCEP, agreement perjanjian RCEP ini adalah juga anggota ekonomi APEC, kecuali Kemboja, Myanmar dan Laos. Yang lain adalah anggota ekonomi APEC. Dulu kita lihat India mungkin masuk, tetapi oleh kerana India tidak ada di dalam kumpulan yang pertama ini, maka kesemuanya adalah APEC kecuali Kemboja, Laos dan Myanmar. Dan ini adalah penting kerana APEC RCEP ini juga boleh dilihat selari dengan CPTPP yang juga melibatkan keseluruhan ekonomi APEC, dan kesemua anggota APEC ini adalah ahli kepada World Trade Organization. Tetapi kita juga perlu melihat kepada fungsi masyarakat perdagangan. Kerana dengan digitalisation, mereka telah mendahului kerajaan sebenarnya. Okey, kita saksikan. Doktor, maaf saya harus potong, Doktor. Kita saksikan ucapan tamu Perdana Menteri, Doktor, ya? Ya. For the APEC CEO dialogues is APEC Reimagine, priorities in the aftermath of COVID-19. I suppose that perhaps, given the realities that exist in a COVID-19 world, a reimagined APEC has indeed become somewhat necessary. However, this does not mean that we are now to revisit the very element that make us APEC. In my view, a reimagined APEC will still be defined by the priorities that form the crux of the region at present. These priorities are free and open trade and investment, regional economic integration, as well as economic and technical cooperation. What has and will continue to evolve will be the need to view these priorities through a pair of COVID-19 lenses. Admittedly, the pandemic has had a lasting impact on the way we view trade and economic priorities within APEC. While the core pillars that inform APEC work will likely remain the same, there is now a real and specific necessity to ensure a delicate balance between our health priorities and economic needs. As a grouping whose economies constitute about 60% of the global GDP, APEC assume a central role in spearheading post-pandemic economic recovery. We need to trade and invest our way out of the current economic downturn. We must come together and work constructively towards navigating the region along a path of robust, inclusive and sustainable economic recovery and growth. APEC has always been an effective incubator of ideas, perhaps even a trendsetter of sorts for novel collaborative concepts on areas such as economic and technical cooperation, as well as trade facilitation. Today, as we embrace the new norms brought about by the pandemic, APEC is aptly placed to capitalize on our ability to voluntarily explore initiatives that will hasten the region's recovery. In order to do this, we must work closely with our business communities. As an economic entity, APEC must remain sensitive to the needs of our private sector and continue to cultivate an environment that enhances business confidence. A strong partnership between governments and the private sector is pivotal to enable us to successfully overcome this pandemic and mitigate its consequent economic impact. While the government can continue to undertake measures that preserve an ecosystem oriented towards trade and investment, it is ultimately the drive, the resilience and adaptability of the private sector that will enhance the economic prosperity of APEC. So let me take this opportunity to outline what I believe should be
our three key priorities moving forward. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the most important priority is for us to reaffirm our support and commitment for the rules-based multilateral trading system. This is essential for our businesses, as market stability and predictability are the central pillars which ensure that trade and investment continue to flow even during times of crisis. A well-functioning dispute settlement mechanism at the World Trade Organization, WTO, which serve as a primary pathway for countries to settle their differences, is also critical in this regard. Of similar importance is the need to recommit ourselves to APEC's core and enduring goal of free and open trade and investments in the region. And this is integral to our efforts to rebuild our economies in the aftermath of the pandemic. In this regard, we must take a moment to recognize that free and open trade and investment have indeed resulted in greater prosperity within the Asia-Pacific. However, in acknowledging this, you must also underscore the fact that benefits accruing from trade investment have not permeated across all segments of our society. Even today, there is much room for us to improve the narrative of trade and investment with a view to bring tangible benefits to all our people. It is in this spirit that we hope to implement the APEC post-2020 vision. This vision, which is set to replace the BOGO goals that reach maturity at the end of this year, will guide the work of APEC for decades to come. It would also contain enablers that drive economic growth and prosperity for the region. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the second priority is to bolster the digital economy, given the pressing need to generate jobs and return our workers to the employment market. Innovation and digitalization are fundamental within this context, as these enablers not only facilitate our efforts to reinvigorate economic activities, but also to safeguard the health and well-being of our people. We must therefore continue to innovate and leverage on new and emerging technologies that enhance productivity and drive development. Today, continuous innovation is beyond mandatory. It is a prerequisite for businesses to remain relevant, inventive, or at times cutting-edge adoptions and application of digital technologies is the very foundation upon which innovative business models are built. And these digital technologies are pivotal in supporting and enhancing the value proposition of businesses and entrepreneurs. The pandemic has shown all of us that technology can step in and sustain communities even when our movement is restricted. However, without sufficient infrastructure and close cooperation between the public and private sector, we run the risk of excluding vulnerable groups due to the lack of access to digital tools. And promoting digital inclusion and narrowing the digital divide by increasing investments in ICT infrastructure for these groups is therefore a must. The third priority is inclusive economic growth. I must stress the economic recovery and subsequently growth should ensure that no one is left behind. We must continue to adopt economic approaches that place a specific emphasis on women and youth, the backbone of the region's economy. The World Bank in a study indicated that a country's income per capita will grow significantly if economic barriers are removed
or minimize for women. And this implies the importance for us to acknowledge women's contribution to the economy and how much bigger a role they will play in a more inclusive economy. The youth must also not be left behind as we turn our eyes to the future in a post-COVID-19 world. With youth unemployment expected to rise, we must ensure that the younger generation is equipped with the right skills and knowledge that enable them to contribute effectively to the society. Distinguished guests, ladies and gentlemen, when the history books are eventually written, future generations will look to us for lessons as to how the world responded to a global emergency. They will ask whether we have indeed pursued everything within our means to overcome possibly the harshest challenge of our times, and whether we found our resolve in our regional solidarity rather than individual solitude. How these questions are ultimately answered is relying upon our responses at present time. With those questions for you to ponder upon, I'm pleased to officiate the APEC CEO Dialogues 2020. Thank you. Ladies and gentlemen. Dan itu adalah ucap pertama dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, ucap pertama dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC yang disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum kita berhenti berehat, saya ingin bacakan sedikit 3 fokus ataupun 3 tumpuan utama yang digariskan oleh Perdana Menteri, termasuk pertama sekali untuk memastikan sistem dagangan multilateralisme berasaskan peraturan dan juga undang-undang terus dilakukan untuk tingkatkan komitmen APEC untuk dagangan bebas dalam rantau ini dan juga bina semula ekonomi selepas pandemik, perbaiki naratif dagangan dan juga tingkatkan ekonomi digital serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita akan bincangkan perkara tersebut sebentar sahaja lagi bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusuf kembali selepas rehat ini. Dan bertemu kembali kita bersama dengan Profesor Dr. Sufian Jusuf yang kita temu bual sebentar tadi untuk mendapatkan pandangan beliau tentang APEC. Dan sekarang, Prof, kita boleh bercakap tentang 3 fokus utama ataupun tumpuan utama yang digariskan oleh Perdana Menteri dalam ucapan ataupun ucap pertama beliau sebentar tadi dalam pembukaan dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Pertama sekali, fokus sistem dagangan multilateralisme kita ada bincangkan sebentar tadi dan juga Prof juga ada menyentuh tentang tingkatkan ekonomi digital, inovasi dan juga untuk memastikan aktiviti ekonomi dan juga melindungi rakyat. Dan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mungkin kita boleh ulaskan lebih lagi berkenaan dengan ekonomi digital dan juga peranan pihak swasta dan juga kerjasama swasta dan juga kerajaan dalam meningkatkan ekonomi digital di mana kita berhenti tadi, Prof. Okey, terima kasih. Berkenaan dengan ekonomi digital ini, pihak swasta memang telah pun memulakan inovasi dan mereka telah pun jauh ke hadapan. Tetapi fungsi kerajaan pada masa yang sama ialah untuk meningkatkan infrastruktur, iaitu infrastruktur digital yang perlu dikembangkan kepada keseluruhan masyarakat. Kerana terdapat jurang perbezaan, iaitu digital divide di antara masyarakat di dalam ekonomi-ekonomi APEC. Dan kerajaan memerlukan masyarakat perdagangan untuk menyokong pembinaan infrastruktur ini sama ada dari segi public-private partnership ataupun meningkatkan inovasi supaya dapat mengurangkan kos infrastruktur ini. Supaya segenap lapisan masyarakat dapat menikmati kemudahan digital yang amat penting pada masa ini. Dan kalau kita lihat pada ucapan Perdana Menteri tadi, dan ini adalah sebahagian daripada priority area di dalam chairmanship ataupun Malaysia Chairmanship for APEC 2020 ialah bagaimana meningkatkan ekonomi digital sebagai satu pemangkin kepada peningkatan ekonomi. Dan sekarang ini peningkatan ekonomi yang kita lihat ialah peningkatan ekonomi selepas COVID-19. Jadi ini adalah satu cabaran yang penting kepada masyarakat perdagangan
untuk memastikan bahawa mereka menawarkan perkhidmatan yang lebih baik dan mereka dapat menawarkan perkhidmatan dengan kos yang lebih rendah supaya teknologi digital ini dapat ditembusi. Dan juga kita lihat yang penting juga ialah yang tidak disebut ialah berkenaan dengan inovasi. Perdana Menteri menyebut berkenaan inovasi. Tapi saya melihat bahawa inovasi ini perlu juga melibatkan penglibatan industri dan universiti supaya universiti dapat membantu industri dan industri dapat bekerjasama dengan universiti bagi meningkatkan inovasi dalam teknologi digital dan teknologi lain, dan pada masa yang sama dapat membina satu kurikulum baru untuk memastikan bahawa teknologi digital ini yang itu sebahagian daripada bidang yang penting. Dan dalam kita lihat sekarang ini dengan work from home, bekerja dari rumah, jadi masa depan pekerjaan itu telah berubah. Dan industri perlu bekerjasama dengan kerajaan dan juga universiti dan pusat-pusat pengajian bagi membina apakah yang perlu dilaksanakan di peringkat pendidikan juga bagi memastikan bahawa pakar-pakar ini keluar daripada pusat pengajian dan memiliki kelayakan yang sepatutnya. Dan Prof, tentunya Prof bercakap tentang universiti dan juga kerjasama inovasi dan juga untuk membantu kerajaan. Universiti ini banyak belia dan juga banyak wanita di universiti. Bagaimanakah keterangkuman mereka ini seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi? Bagaimanakah keterangkuman mereka ini akan memberikan nilai tambah kepada naratif baru dagangan ke naratif baru inovasi, naratif baru digital, naratif baru untuk memastikan bahawa mereka juga meningkatkan sumbangan untuk pemulihan selepas COVID-19 dari segi ekonomi dan juga dagangan, Prof? Okey, masyarakat belia ini menarik. Kerana kalau kita lihat, orang muda sekarang ini, mereka tidak perlu membina syarikat besar tetapi boleh membuat inovasi dan juga mengadakan perkhidmatan dan juga perdagangan daripada rumah. Dan masa depan mereka adalah sebenarnya dalam apa yang kita panggil sebagai gig ekonomi dan juga perdagangan tanpa sempadan. Jadi kita perlu memudahkan mereka ini dapat mendapatkan akses kepada pasaran modal. Contohnya modal troka ataupun dan dengan itu pihak bank dan juga pihak yang memberikan dana perlu berubah cara mereka berfikir, tidak lagi dengan cara lama. Yang kedua berkenaan dengan wanita. Sebenarnya kalau kita lihat ramai penuntut-penuntut di universiti dan pusat pengajian tinggi adalah wanita, melebihi lelaki. Tetapi bila mereka masuk ke pasaran pekerjaan, jumlah mereka berkurangan dari segi peratusan. Jadi kita perlu membantu mereka ini yang mungkin telah berkahwin dan mempunyai keluarga untuk mereka terus membina ekonomi. Sebab itu tadi Perdana Menteri mengatakan bahawa laporan daripada Bank Dunia iaitu kita perlu membantu wanita, dan apabila peniaga-peniaga wanita ini dapat menyumbang kepada ekonomi, maka peningkatan ekonomi akan lebih baik. Mereka perlu diberikan latihan dan juga seperti kaum belia diberikan dana, dan yang penting juga adalah social security protection, iaitu ramai daripada mereka ini tidak mendapat sebarang social security protection akibat daripada cara mereka menjalankan perniagaan ataupun bekerja secara kecil-kecilan, tidak berdaftar, tidak mempunyai tabungan EPF dan SOCSO. Dan Prof, saya ingin tanyakan berkenaan dengan visi APEC Pasca 2020 untuk gantikan Bogor Goals yang dilaporkan telah mencapai sasaran dengan baik sekali. Apakah visi APEC yang Prof fikirkan? Perdana Menteri ada menyebutkan tentang peranan WTO yang kritikal untuk dagangan multilateralisme. Dalam masa yang sama, kita juga nak membina naratif dagangan baru selepas COVID-19. Jadi visi APEC yang bagaimana yang Prof rasa sesuai untuk dagangan baru dalam dunia baru pasca APEC ini, Prof? Okay, yang pertama sekali yang Perdana Menteri katakan tadi, iaitu perdagangan dan pelaburan mesti berpandukan kepada peraturan, iaitu rule based. Dan peraturan yang paling penting ialah peraturan yang dibina di multilateral organisation, iaitu World Trade Organization.
Sekarang ini terdapat cabaran di dalam World Trade Organization kerana terdapat satu ataupun dua ekonomi APEC yang cuba untuk mengenakan pengaruh mereka dan ini mengganggu-gugat keadaan peraturan ini. Jadi kita perlu memastikan bahawa pada masa hadapan selepas 2020, peraturan-peraturan perdagangan ini dihormati dan dipatuhi. Kedua, kita perlu mengurangkan kerana birokrasi dan juga halangan perdagangan yang kita panggil non-tariff barriers, non-tariff measures. Yang ini juga banyak timbul dan masih belum dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Yang ketiga, terdapat juga halangan kerana protectionism ataupun kepentingan nasional yang melebihi daripada kepentingan masyarakat perdagangan antarabangsa. Yang ini juga anggota-anggota APEC perlu menanganinya dengan secara yang lebih baik. Jadi antara faktor yang perlu dibawa masuk kepada POS Bogor ialah yang paling penting bagaimana kita memastikan kemakmuran ini dapat dikongsi bersama oleh keseluruhan 21 ekonomi APEC dan juga penduduk-penduduk di kesemua 21 ekonomi ini. Jadi kemakmuran bersama perlu menjadi tunjang yang penting kepada post-2020 vision. Jadi kita perlu yang pertama sekali melihat kembali kepada fungsi perdagangan, fungsi facilitation ataupun kemudahan perdagangan dan pelaburan, mengurangkan kerana bukan tarif, meningkatkan penggunaan digital ekonomi, meningkatkan inklusif ekonomi, iaitu bagaimana kita membina ekonomi menggunakan data selain daripada GDP untuk membolehkan kita melihat keberkesanan dasar-dasar ekonomi ini. Kelestarian, bagaimana negara-negara ataupun ekonomi APEC dan juga masyarakat perdagangan dapat memastikan bahawa setiap aktiviti berkaitan dengan perdagangan dan pelaburan ini juga mengambil kira kelestarian, ketanggungjawab mereka untuk memastikan kelestarian. Dan saya katakan tadi antara faktor yang paling penting juga ialah berkenaan dengan keselamatan makanan. Bagaimana kita memastikan bahawa makanan mencukupi dan ekspor dan pergerakan makanan di antara 21 ekonomi ini tidak terjejas oleh kerana restriction ataupun halangan yang mereka berikan kepada perdagangan akibat daripada COVID dan sebagainya. Okay. Dan saya rasa mereka juga perlu menumpukan kepada peningkatan pelaburan dalam sistem kesihatan seperti pengeluaran vaksin dan pemberian vaksin secara lebih adil. Okey, terima kasih Profesor Dr. Sufian Yusof, Pengarah Institut Kajian Malaysia dan juga Antarabangsa IKMAS UKM membincangkan berkenaan dengan ucapan ataupun ucap pertama Perdana Menteri sempena dialog CEO Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Teruskan bersama kami sepanjang hari ini untuk mendapatkan perbincangan berkenaan dengan APEC dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini lebih banyak perkembangan tentang Belanjawan 2021.